Happy Mother's Day untuk semua. Ya, selamat Hari Ibu. Oke, ini saya nak bincang karangan BM UPSR. Pelajar darjah 4, 5, 6 saja tonton video ni ya. Ini untuk UPSR. Karangan katakan keluar ibu saya, bapa saya, ibu saya, semua lebih kurang sama. Macam mana nak jawab? Apa teknik sugus yang boleh digunakan? Oke, kamu mesti guna teknik 5.2. Ingat lagi 5.2, pernah tonton video lain? Inilah 5.2. 5.2 ini mudah saja. Kamu mesti tanya soalan, ambil selai kertas, 1 garisan, 2 garisan, 3 garisan, 4 garisan. Maknanya dapat 8 kotak di sini. 8 kotak ni mesti diisi untuk mendapatkan idea yang cukup untuk menulis karangan seperti ini. Okey, saya nak tunjukkan macam mana nak jawab soalan ibu saya. Okey, perhatikan soalan ibu saya. Jadi saya perlu menjawab, antara soalan yang saya perlu jawab tentang ibu saya ialah, okey, apa yang berkaitan dengan ibu saya? Siapa ibu saya ni? Bila, soalan kena jawab soalan seperti bila, berapa. Lepas bila ni B berapa. Lepas tu di mana. Okey, apa, siapa, bila, berapa, di mana, bagaimana. Dan satu lagi soalan ialah mengapa. Okey, berapa soalan? 7 soalan. Sebenarnya 7 soalan. 5 soalan ni bermula dengan W. 5W. 2 H. What, who, when, where, why. W. Ada 2, berapa dengan bagaimana ni? How. H. How much, how many, and how. Akhir sekali, jangan lupa cari peribahasa yang sesuai, yang bersesuaian dengan karangan ini. Okey, ini adalah teknik 5.2, teknik Cikgu Sugus 5.2 yang berguna untuk pelbagai karangan. Saya dah buat banyak video tentang 5.2, tonton, tak faham, tanya. Tak faham, terus WhatsApp saya. Okey? Alright. Karangan saya nak buat tentang ibu. Mother's Day, saya nak buat karangan tentang ibu saya. Jadi bagaimana kita nak rangka satu karangan? Karangan kamu ialah 80 hingga 120 patah perkataan. 80 hingga 120 maknanya kalau 120 itu sendiri ya, kamu ambil 120 lah. Katakan kamu ambil 120 maksimum patah perkataan, kamu kena tulis dalam 12 ayat kan? 12 ayat sudah cukup, 120. 10 times 12 is 120. Satu ayat kalau 12 patah perkataan, kamu perlukan 10 ayat. Kalau satu ayat tu 10 patah perkataan, kamu perlukan 12 ayat. Sama lah, lebih kurang dapat 120. So your jumlah patah perkataan is 80 to 120. So you should target 120 lah. Nak dapat A, nak bagi karangan yang impresif, kena target yang lebih. Jumlah perkataan yang lebih, dan tak perlu tulis panjang-panjang. Saya yakin cikgu-cikgu di sekolah pernah beritahu tak perlu tulis panjang-panjang. Memang ditulis panjang, markah tidak dipotong. Saya tidak yakin markah akan dipotong, tapi tidak perlu sebab kamu ada kerja lain. Kamu ada kerja bina ayat, ulasan, baru karangan, bahagian C. Jadi bahagikan masa dengan betul, buat apa yang patut. Biasakan diri ikut arahan. Sampai tingkatan 5, sampai universiti, ikut arahan. Arahan has a purpose. So just follow instructions, okay? Alright, ibu saya. Sekarang saya nak terangkan ibu saya. Kalau kita perhatikan ibu saya dari sudut teknik 5.2 ni, kita dapat apa, siapa, bila, berapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan akhir sekali peribahasa. Okey, nombor 1. Soalan pertama, kamu kena introduce siapa ibu kamu ni. Siapa? Kena bagi nama lah. Your mother's name. Siapa? Kalau dia ada jawatan, kamu boleh bagikan jawatan. Kalau dia tak ada jawatan, kamu boleh nyatakan beliau seorang suri rumah. Guna perkataan beliau, jangan bagi kata dia. Ini ibu kamu, orang yang terhormat dalam kehidupan kamu. Beliau is the right word. Okay? So berapa idea di sini? Sudah ada 2 idea. Berapa ayat di sini? Di sini saja sudah ada 2 ayat. Satu nama,
Nama ibu saya ialah, satu lagi ialah jawatan beliau. Kalau beliau seorang guru, tuliskan ibu saya ialah seorang guru. Kalau dia doktor, tuliskan dia seorang doktor. Kalau dia seorang penulis, dia seorang penulis. Kalau dia seorang pelakon, dia seorang pelakon. You don't have to write about your mother. Exam day, you can write about anybody, anything. Okay? Make it interesting. That's important. Okay, nombor satu kena jawab siapa. Apa nama dia? Apa jawatan? Saya tak nak bagi isi hari ni. Saya tak nak bagi isi. Saya bagi skop saja. Kamu buat sendiri. Kamu buat sendiri, rangka sendiri. Lepas tu terus hantar kerajaan. Semua hantar karangan kepada WhatsApp kan kepada saya. Tapi ini semua hanya untuk pelajar berbayar. Pelajar yang bayar yuran, kamu hantar kepada saya. Pelajar yang tak bayar yuran, tak apa, cuba sendiri. Cuba sendiri, okay? Alright? Yang penting saya share teknik ni. Okay. Siapa? Sudah. Bila. Bila ni berkaitan apa? Bila dia dilahirkan. Ibu kamu. When is your mother's birthday? Your mother's birthday, you know, right? So that's one idea. One idea you get. Bila dilahirkan. Okay, di mana dilahirkan? Ibu kamu ni berasal dari mana? Ibu saya berasal dari Taiping, Perak. Ibu saya berasal dari Bidung, Kedah. Ibu saya berasal dari Alusta, Kedah. Anyway lah. Mana asal dia? Dapat satu ayat. Satu ayat berasal dari mana? Okay? Berapa? Berapa berkaitan dengan apa? How many? How much? Berapa is about how many? How much? How many? Sudah semestinya berapa umur beliau. Umur ibu kamu berapa tahun? How old is your mother? 20 years old? Cannot be, right? She should be about 30 plus or early 40s or 50s, okay? So tuliskan, ini satu lagi idea kita dapat. Alright. Apa lagi kita nak tulis? Okay. Bagaimana, mengapa? Okay, bagaimana ibu menjaga kamu? Ibu menjaga kamu. Ada tak dia bagi kasih sayang? Dia memberikan kasih sayang. Tengok perkataan memberikan. I want you to drop that. Drop memberikan. Use better word. Apa better word? Bagaimana dijaga kamu? Dia mencurahkan kasih sayang. Ibu saya ni dia mencurahkan kasih sayang terhadap saya dan adik-adik. Mencurahkan kasih sayang. Kalau mencurahkan kasih sayang, apa peribahasa? Bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh adalah peribahasa yang berkaitan dengan kasih sayang. Ibu menjaga saya dengan mencurahkan sepenuh kasih sayang. Bagai menatang minyak yang penuh. Bagai ini seperti menatang minyak yang penuh. Ibu jaga kamu dengan penuh kasih sayang. Okey? Itu idea kita yang kita dapat setakat ini. Okay, so perhatikan apa lagi yang kita boleh buat yang berkaitan dengan ibu. Kamu nak jawab soalan seperti mengapakah? Okay, contohnya mengapakah ibu saya ini istimewa? Okay, mengapa ibu saya istimewa? Mengapa ibu saya istimewa? Boleh tak? Dapat satu idea. Ibu saya penyayang, baik hati, pandai memasak. Okey, apa jualah ibu saya istimewa. Dan seterusnya apa yang kamu nak jawab? Apa ni kita nak tulis apa di sini? Okey, apakah ibu saya istimewa? Mengapa ibu saya istimewa? Okey, apakah contohnya apakah kegemaran? What is her favorite things? Okey, apakah kegemaran ibu saya? Apakah hobi ibu saya? Okey, hobi ibu saya. See, you are writing a karangan. Don't forget, A karangan means composition. Composition means it's your own imagination. You create it, okay? You tulis apa pun kita terima. Asalkan ia berkaitan dengan soalan, dia logik berkaitan dengan soalan, boleh diterima. Jadi you must always think. Masuk Dewan Peperiksaan, we are free to write whatever we want. Asalkan kita jawab soalan. Jawab soalan apa?
ibu saya. Soalan ibu saya, jadi kita bagi seberapa banyak maklumat yang boleh tentang ibu and make it look real lah. Make it look real and interesting. Don't go and write karangan yang boring. Okay? Dalam satu kelas saya tanya pelajar, siapa nama ibu kamu, siapa nama ibu kamu, siapa nama ibu kamu. Seorang pelajar saya tanya, dia terus menitiskan air mata. Sedih. Saya tanya, kenapa ni? Betul dia sudah like, she couldn't answer, you know, because she has lost her mother. Okay, dia meninggal kerana cancer. Jadi I also didn't know how to react. Okay, so you have your mother, right? Please love her, obey her, do what she says, because all our mothers are not going to be there forever. Okay, this virus Corona ni teaching us a great lesson that all of us can go. All of us can go anytime. Jadi kehidupan ini hanya bererti jika kita faham yang ini tidak bersifat kekal. Okay, kita tidak bersifat kekal, jadi kita sayang semua orang yang ada di sekeliling kita, kita sayang. Macam mana nak sayang masa MCO, masa PKP ni, masa virus ni, macam mana nak sayang? Jarakkan diri. If you love, you bagi 1 meter, 2 meter. Itu baru sayang. Tu tak payah peluk. Ni sekarang dah musim bulan puasa, lepas tu raya, nanti jumpa sanak saudara semua pergi peluk, semua tak perlu. Tahun ini kita abaikan semua tu. Kalau betul-betul kamu sayang pada kawan kamu, betul-betul kamu sayang pada aunty kamu, uncle kamu, jarakkan diri. Okay? Tahu jarak. Say hi, beautiful. Okay, love, tunjuk love. Buatlah apa yang patut. Okay? Alright. Kembali pada karangan saya. Okey, perhatikan apa yang ada dalam karangan ini. Nombor 1, saya menjawab apa kegemaran ibu saya. Saya dapat 1-2 idea. Lepas tu siapa ibu saya? Saya dapat 2 idea lagi. Nama saya boleh tulis jawatan. Lepas tu bila dia dilahirkan. Okey? Beliau ni berasal dari mana? Satu lagi idea. Berapa umur beliau? Okey? Bagaimana beliau menjaga saya? Beliau mencurahkan kasih sayang. Apa peribahasa bagi menatang minyak yang penuh? Ibu saya istimewa. Okey, mengapa ibu istimewa? Okey, saya bagi satu contoh. Okey, satu contoh. Contohnya ibu saya ni pandai memasak. Saya suka semua masakan ibu saya. You want to be specific? Mak saya pandai masak kari ayam, mak saya pandai masak nasi lemak, whatever. Make it look nice, real. Okey. Okey, apa lagi? Semua kita dah jawab. Okey. Kita mempunyai idea yang cukup untuk menulis 120 patah perkataan. I think no problem. You already have the ideas. So, tulis karangan ni elok-elok tanpa sebarang kesalahan ejaan, hantarkan kepada saya. Ini tugas untuk pelajar yang belajar dengan saya. Jadi, untuk pelajar lain, kamu boleh cuba sendiri. Okey, cuba sendiri. Dan jangan lupa teknik 5.2 bukan hanya berguna untuk topik ini. Banyak topik lain kamu boleh apply. Bila-bila kita stuck, kita tak ada idea, kita tanya apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa, berapa. Kita tanya 7 soalan ini. 5 and 2 is 7 lah. 7 soalan plus dengan peribahasa. Okey, untuk ibu, apakah satu lagi peribahasa yang dapat kita selipkan? Contohnya katakan kamu nak tulis dalam penutup. Ini satu lagi perkara penting. Dari sini kamu kena putuskan apa yang nak ditulis dalam pengenalan, PN for pengenalan, apa yang nak ditulis dalam penutup, apa yang hendak ditulis dalam 4 ataupun 3 perenggan isi. Take from here. Okey? Kamu mesti boleh tulis, setiap perenggan mesti tulis minimum 2 ayat. Kalau boleh 3 lagi bagus. Minimum 2 ayat. Okey? Alright. So, penutup, saya nak tulis penutup. Okey, saya nak balas jasa ibu saya. Ibu saya ni sangat baik. Dia sayang saya, dia buat segala pengorbanan demi kehidupan saya. Jadi saya nak balas jasa. Jadi saya tidak mahu sekali-kali tidak mahu menjadi bagai kacang ataupun seperti kacang lupakan kulit. Seperti kacang lupakan kulit. Seperti better lah, okay? Seperti kacang lupakan kulit. Saya tak mau jadi manusia yang tidak menghargai, tidak mengapresiasi jasa dan pengorbanan ibu saya.
I love my mother. I know she sacrificed a lot, so I want to make sure I don't become like this, macam kacang yang lupakan kulit. Okay, faham? Okay, perhatikan sekali lagi. Karangan apa? UPSR ibu saya. Cari apa, siapa, bila, berapa, di mana, bagaimana, mengapa. Jangan lupa peribahasa. Teknik ni bagus. Kenapa? Dalam teknik 5.2 kita letak siap-siap peribahasa. Siap-siap kita letak peribahasa di sini supaya kamu tidak lupa. Tidak ada karangan yang kamu tulis tanpa peribahasa. Kalau ada peribahasa, bagus, sangat bagus. Kalau kamu tak dapat pada hari peperiksaan, tak ada peribahasa langsung, it's okay. But ya, kalau ada, bagus. Satu lagi, kita nak guna perkataan yang bagus. Tengok. Tadi memberikan kasih sayang, saya tukar jadi mencurahkan kasih sayang. This is the best way to say. For kasih sayang, mencurahkan is the best word, the highest. There's no better word. You cannot find the kamus better word. Jadi ini satu cara untuk angkat BM kita ke tahap yang lebih tinggi. Okay? So, happy Mother's Day again. Selamat Hari Ibu. Jadi buat yang terbaik untuk ibu anda. The best way to make your mother happy is to study, score great result. Ada exam, tak ada exam, kita tak peduli, kita teruskan pelajaran. Okay? Alright, take care. Bye.